Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus petang ini, usaha Kerajaan Sarawak melindungi habitat perikanan dan pencerobohan pukat tunda. Perinciannya langsung saja bersama Vanessa Mering. V, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Usaha Kerajaan Sarawak untuk melindungi habitat perikanan dan mengelak pencerobohan bot pukat tunda di kawasan pesisir terbukti dengan usaha meletakkan tukun-tukun tiruan di sepanjang pesisiran laut Sarawak. Pagi tadi, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng turun sendiri ke perairan Belawai di Tanjung Manis untuk melihat kawasan tukun-tukun tiruan ini dilabuhkan. Menaiki kapal Sarawak Coast Guard dari Terminal Bot Tanjung Manis ke sebuah lokasi di perairan Belawai, Datuk Patinggi Abang Johari diberikan taklimat mengenai kajian kesan-kesan selepas tukun tiruan dilabuhkan di lokasi tersebut. Beliau turut menyaksikan video para penyelam yang meninjau keadaan tukun tiruan di perairan tersebut selepas beberapa tahun dilabuhkan. Menurut Ketua Seksyen Kajian dan Pemeliharaan Fauna Marin, Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC, James Anak Bali, pasukan penyelidik telah melakukan kajian terhadap tukun tiruan yang dilabuhkan pada tahun 2018. Katanya, tukun di Belawai adalah sebahagian daripada 16,800 tukun tiruan di sepanjang perairan Sarawak. Tambahnya, jaringan tukun terpanjang di dunia ini telah siap pada tahun 2022 dan kini kerja pemantauan dilaksanakan bagi menilai penggunaan tukun itu oleh organisma marin. Impak terhadap sosioekonomi. Jadi apa yang kita telah jumpa, kita dapati semua permukaan rebol telah dikoloni oleh mikroalge, teritip ataupun tiram, dan ada banyak ikan yang kita jumpa di kawasan ini. Beliau ditemui media selepas menyertai lawatan Premier Sarawak ke lokasi pelabuhan tukun di perairan Belawai hari ini. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, mendapati penduduk di kawasan setempat juga memperolehi peningkatan dalam jumlah tangkapan ikan. Ini termasuk maklum balas positif dari para peminat sukan memancing yang kini berjaya memperolehi ikan yang lazimnya ditemui di perairan laut dalam di kawasan pesisiran laut. Dedahnya, setakat ini lebih 300 buah tukun tiruan telah dilabuhkan di kawasan Belawai sehingga Paluh. Jumlah ini tidak termasuk 30 tukun tiruan baharu dilabuhkan di perairan Kampung Kuala Rajang semalam. Pesta Pasar Terapung ASEAN lawas berupaya dijadikan sebagai produk pelancongan bertaraf dunia. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengali Hassan berkata ia wajar dianjurkan pada skala lebih besar dengan melibatkan lebih ramai penyertaan pada penganjuran yang akan datang. Yang pertama kali kita adakan floating market ini. Tapi ianya bukanlah sesuatu yang asing di kalangan masyarakat kita. Negara Brunei itu pun ada dalam tahun 60-an, 70-an yang dipanggil sebagai padian. Adalah perahu-perahu kebanyakan wanita-wanita biri-biri yang menyusuri kampung-kampung air, kampung-kampung aingnya kata dia. Pakai topinya berkayu, jual macam-macam. Beliau berkata acara itu mengembalikan nostalgia cara tradisi lama berniaga atas air dan boleh menjadi tarikan kepada pelancong luar negara sekaligus berupaya memperkasa sektor pelancongan negeri. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Pesta Pasar Terapung ASEAN Lawas di tebingan Sungai Lawas. Pesta tersebut yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat lepas berjaya menghimpunkan usahawan-usahawan dari negara-negara ASEAN antaranya Malaysia, Thailand, Indonesia dan Brunei Darussalam. Selain berniaga di Pasar Terapung, peniaga tempatan turut berpeluang membuka gerai-gerai jualan di daratan. Pesta Pasar Terapung ASEAN Lawas diadakan bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Program Pemerkasaan Komuniti di Rural Service Centre RSC bahagian Miri 2023 memberi peluang kepada agensi kerajaan untuk mendekati serta menyediakan perkhidmatan kepada warga tempatan khususnya masyarakat Penan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh, Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, program seumpama ini memudahkan penduduk mendapatkan perkhidmatan secara bersemuka.
Katanya, penduduk luar bandar harus mengambil kesempatan yang ada untuk menyelesaikan isu serta masalah yang dihadapi di peringkat akar umbi. Beliau menyarankan untuk penduduk setempat mengambil peluang bertemu pihak agensi-agensi kerajaan yang datang memberikan perkhidmatan, oleh kerana bukan mudah untuk mengadakan program sebegitu di luar bandar. Datuk Gerawat berkata demikian pada program tersebut di RSC Long Iman Mulu semalam. Beliau berharap penganjuran kali ini mampu menjalinkan hubungan yang baik antara penduduk dan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK dengan jabatan serta agensi kerajaan supaya dapat mengutarakan masalah serta isu melalui saluran yang betul. Katanya lagi, ia bagi mewujudkan perkhidmatan awam yang disegani serta menjadi tunjang kerajaan termasuk menjadi nadi kepada pembangunan Sarawak dan Malaysia secara amnya. Bangunan Kubu Arundel yang dibina pada tahun 1868 bakal dipulihkan dan dinaik taraf bermula tahun hadapan di bawah agensi pembangunan Sri Aman Sada. Peruntukan yang menelan kos sebanyak RM5 juta itu akan memberi manfaat kepada penduduk Lubuk Antu, mengekalkan warisan tempatan dan sebagai rujukan untuk generasi masa depan. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelabuhan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh, bangunan tersebut akan menjadi bangunan warisan sebagai tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Jelasnya, bangunan tersebut dijangka siap dipulih dan dinaik taraf menjelang tahun 2025. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan taklimat pemuliharaan dan menaik taraf Kubu Arundel baru-baru ini. Sejurus lepas taklimat, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Ai itu turut melakukan lawatan ke tapak projek bangunan tersebut untuk melihat sendiri perkembangan projek serta memantau struktur bangunan yang hendak dinaik taraf itu. Hadir sama Pegawai Tadbir Khas Sada Datuk Indit Bangai, Pegawai Daerah Sri Aman Richard Ngumbang, Wakil Jabatan Muzium Sarawak Dr. Elina Setiausaha Pembangunan Komuniti dan Pelancongan Majlis Daerah Lubuk Antu, Tommy Laman dan pemancar serta penghulu sekitar Lubuk Antu. Seramai 72 peserta dari kawasan Dewan Undangan Negeri Lingga hingga ke Kabong telah menyertai kursus fertigasi pertanian bersempena dengan sambutan Jubli Emas Saberkas Negeri Sarawak. Kursus yang dipilih ialah fertigasi pertanian dalam penanaman cili, memandangkan permintaan tinggi cili di pasaran di samping penjagaan yang mudah untuk para pengusaha. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis, kelebihan kaedah fertigasi adalah potensi untuk mendapatkan pengiktirafan hasil tanaman dengan Good Agriculture Practice. Para peserta didedahkan dengan teknik penanaman kaedah baharu yang boleh meningkatkan hasil tanaman dan secara tidak langsung meningkatkan sosioekonomi peserta yang mengusahakan tanaman cili secara komersial. Datuk Francis menjelaskan, setiap perkara yang dibuat perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh kerana setiap kesungguhan itu akan membuahkan hasil yang memuaskan dan yang mendapat keuntungan adalah peserta sendiri. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Kursus Fertigasi Pertanian Zon Selatan 2 bertempat di Dewan Suara Sri Aman semalam. Beliau berharap peserta yang mengikuti kursus itu akan terus mengorak langkah dengan mengusahakan tanaman cili berskala besar yang mampu memenuhi permintaan pasaran terhadap produk cili. Berkampung 3 hari sempena Pesta Pasar Terapung ASEAN Lawas, Studio Mini Limbang FM turut bersama-sama memeriahkan pesta. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Azhan Wan Hamad berkata kejayaan Limbang FM turut bersama-sama dalam pesta berkenaan menjadi platform terbaik menyantuni masyarakat setempat mendekati Limbang FM selain mempromosi pesta tersebut. Saya difahamkan untuk kali ini merupakan lokasi yang ke-8 diadakan sepanjang tahun ini dan akan diadakan juga pada bulan hadapan. Pendekatan yang diambil oleh Limbang FM yang turun padang setiap bulan dengan pendekatan target audiens yang berbeza, satu pendekatan yang baik. Tahniah kepada Limbang FM atas usaha baik ini dan pastinya dengan setiap kali turun padang ada pengisian tertentu yang dekat dengan masyarakat setempat. Dan yang paling penting ialah kita menyantuni dan menghargai masyarakat pendengar penonton RTM itu sendiri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau operasi Studio Mini Limbang FM pada pesta itu. Pelbagai pengisian di Studio Mini Limbang FM bersama pengunjung antaranya karaoke santai dan bual bersama personaliti Limbang FM.
Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian itu.